Kembali lagi bersama saya di channel Rijan J. Oke guys, hari ini saya akan kongsikan sama kamu apa sebab keduaan Israel dengan Palestina. Ada yang cakap Palestina dengan Israel dia bergaduh sebab berebut masjid. Ada yang cakap juga dia bergaduh pasal agama. Dua-dua itu dia tidak betul. Punca Palestina dengan Israel bergaduh adalah berebut tanah. Dan berebut tanah itu Israel dia mau ambil itu tanah Palestina sebab dia cakap tanah Palestina ini dijanjikan, dia bilang, yang tertulis lah, dia bilang macam di Alkitab lah, dia cakap begitu, dia perjanjian dia. Oke guys, sebelum saya mulakan jangan lupa subscribe dulu. Sejarah Empire Ottomania digulingkan kerana pertahankan Palestina. Dunia kini sedang hangat dengan isu penindasan negara haram Israel ke atas penduduk Palestina yang seolah-olah tidak penghujungnya. Banyak nyawa tidak berdosa menjadi mangsa bat kerasukan Zionis Maharaja Bumi Palestina. Pihak Zionis itulah semakin berani kerana sokongan kuasa besar seperti Amerika Serikat, walaupun negara-negara Arab lain bersatu dengan mengutuk perpaduan Israel, tetapi sangat sedikit tindakan yang diambil untuk menghentikan kekejaman itu. Mungkin mereka takut kehilangan kedudukan kuasa ataupun sokongan dari barat. Apatah lagi bermusuhan dengan kuasa besar. Sangat sedikit pemimpin hari ini yang mempunyai jiwa dan keberanian seperti Abdul Hamid. Siapakah Abdul Hamid? Abdul Hamid adalah Empire Ottomania ke-33 yang memerintah dari tahun 1876 hingga tahun 1909. Beliau merupakan putra kepada Abdullah Majid Empire Ottomania ke-31. Berpangkalan di Istanbul, Turki, Abdul Hamid yang pakar dalam politik luar mengikuti perkembangan politik di seluruh dunia untuk menjamin keamanan empire-nya. Beliau berusaha mengukuhkan hubungan Empire Ottomania dengan negara Islam lain. Malah, beliau turut menghantar agamawan ke negara-negara sejauh Afrika Selatan dan Jepun dalam usaha menyebarkan Islam dan menentang negara-negara penjajah. Dari segi dasar ekonomi pula, beliau mengutamakan pembayaran hutang dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Beliau menandatangani perjanjian dengan piutang Eropa pada 1881 untuk melunaskan sebahagian besar hutang-hutang itu. Usaha membentuk negara Israel. Orang-orang Yahudi telah sebar ke seluruh dunia setelah Rom membakar tiul Masjid Jerusalem pada tahun 70 Masehi. Mereka terpaksa menderita di mana sahaja mereka pergi. Sejak itu, mereka menanti seorang penyelamat ataupun Masias untuk membebaskan dan mengumpul mereka di satu tempat negara sendiri. Sebelum tibanya Masias, beberapa idealis Yahudi telah berusaha membentuk negara Israel. Kumpulan itu berkumpul di Basel, Switzerland pada tahun 1897 dan digelar sebagai Zionis. Sempena Gunung Zionis di Haram Al-Shafiq yang tampil atau Temple Mount di mana Masjid Al-Qudus dibina. Zionis meminta pertolongan Empire Inggris yang merupakan negara paling berkuasa pada masa itu. Tetapi tuntutan mereka tidak dipandang serius. Apabila menyadari gerakan Zionis ini makin kuat, Empire Inggris menawarkan wilayah seperti Uganda, Serbia dan Cyprus. Tetapi mereka menolak. Mereka menginginkan Palestina dengan alasan yang merupakan tanah yang dijanjikan seperti disebutkan di kitab Taurat. Mempertahankan bumi Palestina. Lama sebelum Zionis memulakan gerakan mereka, Empire Ottomania sudah pun mengambil langkah berjaga-jaga. Pada tahun 1871, mereka mengisytiharkan bahawa 80% Palestina adalah milik Empire Ottomania. Apabila Abdul Hamid memerintah pula, beliau sendiri memutuskan untuk menjadi pemilik tunggal kepada bumi Palestina pada tahun 1883, sekaligus menghalangkan pendatangan Yahudi memiliki wilayah strategik itu. Pada tahun 1900, Abdul Hamid mengenalkan pula undang-undang yang tidak membenarkan orang Yahudi berada di wilayah Palestina melebihi 30 hari. Beliau juga mengatakan bahawa mana-mana negara di bawah kerajaan Ottomania bukanlah kawasan penempatan bagi orang-orang yang diusir daripada Eropah. Tiada tolak ansur. Pemimpin gerakan Zionis, The Order Herzl, meminta menghadapkan Abdul Hamid tetapi ditolak. Herzl kemudian menghantar Philip Niewski pada Mei 1901 menyampaikan tawaran kepada Abdul Hamid. Gerakan itu menawarkan untuk membayar semua hutang kerajaan Ottomania di luar negara dan membankan pengaruh empire itu di Eropah. Sebagai pertukaran, mereka meminta kebenaran untuk
membuka penempatan di Palestina dan mahu negara itu diperintah oleh orang Yahudi. Abdul Hamid tetap menolak dengan mengatakan, "Saya tidak akan menjual walaupun 1 inci wilayah ini karena ianya bukan milik saya. Tetapi semua Uthmania, rakyat yang memenangi tanah ini dengan darah mereka, dengan darah juga kami akan mempertahankannya." Hazel mengulangi tawarannya pada tahun berikutnya, tetapi jawaban yang diterima masih sama. Abdul Hamid bukanlah anti-Semi, anti-Yahudi seperti Nazi. Apa yang beliau lakukan adalah demi intrigi. Pada waktu itu, orang yang hidup bebas di bawah pemimpinan dan Thessaloniki di Greece adalah bandar Yahudi terbesar di dunia di bawah kekuasaan Empire Uthmania. Abdul Hamid digulingkan, maksudnya diturun pangkat. Pada tahun 1909, gerakan pemuda Turki coba untuk menggulingkan Abdul Hamid dengan menghalau pemimpin itu ke Thessalonika dengan beliau dikurungkan di sebuah rumah milik ahli bank Yahudi bernama Al-Latini. Sebelum itu, pemuda Turki menawarkan 150 juta keping emas British kepada Abdul Hamid bagi membeli Palestina, tetapi ditolak. Bukan saja itu, beliau mendakwa dan menolak walaupun ditawarkan semua emas di dunia. Abdul Hamid menegaskan bahwa dia berkhidmat untuk masyarakat Islam dan tidak akan mengecewakan nenek moyangnya yang telah menempatkan Palestina untuk sekian lama. Dia juga tidak menerima penubuhan negara baru di tanah Palestina. Dengan bantuan Yahudi dan gerakan Zionis, pemuda Turki menggunakan segala propaganda untuk melemahkan pemimpin Uthmania itu. Akhirnya mereka berjaya menggulingkan Abdul Hamid dengan menasionalkan semua wilayah milik pemimpin itu. Yahudi kemudian dibenarkan menetap di Palestina. Penempatan haram. Pada tahun 1917, gerakan Zionis membuat perjanjian dengan Menteri Luar British ketika itu, Arthur Bedford. Melalui Deklarasi Balfour, Empire British memberi lampu hijau pada penempatan Yahudi di tanah Palestina. Dengan bantuan tentera British, penempatan Yahudi semakin besar. Mereka juga boleh membeli tanah di Palestina apabila penduduk tempatan terpaksa menjualnya di bawah tekanan ekonomi dan penindasan. Pada tahun 1947, lebih daripada separuh penduduk Palestina adalah orang Yahudi. Beberapa kumpulan berpengaruh Yahudi memaksa Inggris membantu menubuhkan negara Yahudi. Setahun kemudian, satu referendum dikeluarkan dan dipersetujukan oleh PBB. Negara baru ini dinamakan sebagai Israel sempena gelaran Nabi Yakub AS. Bahagian besar orang Arab di Palestina terpaksa meninggalkan kediaman mereka dan dipindahkan ke penempatan sementara apabila tanah mereka dirampas Yahudi. Sehingga hari ini penduduk Palestina terus ditekan, ditindas dan dianiaya oleh negara haram Israel. Itulah dia cerita punca pergaduhan Israel dengan Palestina. Pergaduhan dorang ini tiada dikaitkan dengan agama ataupun berebut masjid. Dorang berebut pasal tanah. Orang Yahudi cakap dia mau tuntut ini tanah Palestina sebab ini dia sebab tanah ini sudah dijanjikan di kitab Taurat. Dia mau tuntut ini tanah sebab dia sudah kena janji di dalam kitab Al-Quran kali lah. Banyak orang yang cakap dia bergaduh pasal agama dan bergaduh pasal berebut masjid. Itu semua tidak betul. Kalau kamu mau tahu ini betul ataupun tidak, kamu boleh rujuk di Google atau mana-mana saja untuk kamu punya pendapat sendirilah. Kamu boleh cari di mana-mana saja lah supaya kamu paham apa yang punca dorang bergaduh. Sampai di sini saja bersama saya lagi Rijan J, dan jangan lupa komen, like, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya di sini. Rijan mantap. The summer's calling.